Bismillahirrahmanirrahim. Beriman kepada malaikat. Di antara rukun iman itu ialah beriman kepada malaikat. Maka wajiblah di atas tiap-tiap mukallaf beriman kepadanya dengan beriktikad, yakni percaya bahawa mereka itu ada sebagai salah satu daripada makhluk Allah. Tidak sah iman seseorang itu kalau tidak beriman kepada malaikat dan segala perkara yang berhubung dengan mereka. Sebagaimana kita semua tahu bahawa salah satu daripada 6 rukun iman ialah beriman kepada malaikat. Walaupun mereka adalah makhluk yang gaib, yang kita tak nampak, kita wajib percaya kerana perkara ini disabitkan dalam Quran dan hadis Nabi SAW. Bukan perkara yang kita nampak pun, ada perkara yang kita tidak tahu, termasuk yang ada dalam tubuh badan kita sendiri. Dianya ada, wajib kita kena percaya. Ada di antara perkara yang ada itu yang halus, yang kita tak boleh nampak, melainkan melalui alat yang membesarkannya, seperti kuman-kuman yang halus, anggota-anggota yang halus, saraf-saraf yang halus yang ada dalam tubuh kita, yang terlalu banyak. Di antaranya perkara yang tidak boleh dilihat dengan apa alat sekalipun, kita wajib juga percaya, kerana perkara ni benar walaupun kita tak nampak. Bahkan di dalam tubuh kita sendiri, seperti nyawa, kita tak nampak nyawa kita. Akal, tak nampak akal kita. Perasaan yang ada dalam diri kita, kita tak nampak. Angin yang mengelilingi kita, udara yang mengelilingi kita, kita tak nampak. Cuma kita nampak dalil dia sahaja. Bila pohon kayu bergerak dan seumpamanya, menunjukkan perkara itu ada. Perkara yang gaib, yang ada, yang kita tak nampak, terlalu banyak. Di antaranya ialah malaikat. Kita wajib beriman dengan malaikat dan perkara-perkara yang berkait dengan malaikat. Sekiranya kita tidak percaya, tak beriman, maka jadi kafir. Imannya tidak sah. Walaupun percaya kepada perkara yang lain, percaya kepada Allah, tetapi tak percaya pada malaikat, bermakna tak percaya pada Allah, tak percaya pada Nabi SAW. Dan segala perkara yang berhubung dengan mereka, yang disebut di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Firman Allah Ta'ala, "Amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih." Surah Al-Baqarah ayat 285. Artinya, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian juga orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Ayat ini menyatakan perisytiharan daripada Allah Subhanahu wa taala bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala beriman kepada Allah. Bukan sahaja dia menyampaikan ajaran Allah, dia beriman kepada Allah. Dan orang-orang yang beriman, yang menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Allah, beriman percaya kepada malaikat Allah, dan percaya kepada kitab-kitab Allah, dan percaya kepada semua rasul-rasul yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir
wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Rawahu Muslim. Artinya, iman itu ialah bahawa kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, dan kamu beriman kepada qada baik dan jahat. Ayat ini, hadis ini menceritakan apabila malaikat Jibril alaihi salam datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis dengan bertasyakul, dengan merupakan diri dia dengan seorang manusia yang tidak dikenali, terus menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyoal Nabi. Di antara soalannya, mal Islam, apa dia Islam? Mal iman, apa dia iman? Iman itu apa dia? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman itu ialah kamu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitab, percaya pada rasul-rasul, percaya kepada hari akhirat, dan percaya kepada qada takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya percaya kepada malaikat. Menunjukkan bahawa percaya ataupun beriman kepada malaikat adalah salah satu daripada rukun iman. Malaikat itu termasuk di dalam perkara yang gaib, di mana wujud mereka sabit, yakni tetap, dengan nas yang tidak boleh diragu dan dipertikaikan. Sesiapa yang engkar, yang tak percaya, yang menafikan, menjadi kafir dengan ijma' muslimin, dengan sepakat orang-orang Islam, para ulama dan tidak ulama, bahkan dengan nas Al-Quran, sabit dengan nas Quran. Barang siapa yang tak percaya kepada adanya malaikat kerana tak nampak, maka imannya tidak sah. Bila iman tidak sah, jadi kafir, bukan Islam, tak boleh dianggap sebagai orang Islam. Ini termasuk di dalam ma huwa ma'lumun minad din bid-darurah, perkara yang diketahui oleh umum orang Islam. Umum orang Islam tahu perkara ni. Bila ada orang tu dia kata dia percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, tetapi malaikat dia tak percaya. Pasal apa tak nampak? Maka kafir, tak sah imannya, dan dia bukan seorang Islam. Kalau dia mati, mayat dia tak boleh ditanam di kubur orang Islam. Walaupun orang Melayu nampak dia Melayu juga, tak dengar aku orang Melayu lah, itu tak betul, salah. Dia bukan orang Islam lagi, tak boleh ditanam di kubur orang Islam. Kalau ada orang yang bercakap begitu. Tapi orang Melayu kata ni tak peduli asal Melayu, sudahlah, tak percaya pada malaikat, pada apa dia Melayu. Kalau mati pakai usul semayang juga, itu tak betul, salah. Bila tak percaya kepada mana-mana rukun iman, di antaranya kepada malaikat, bermakna dia bukan orang yang beriman lagi. Sabit dengan nas Quran, kerana firman Allah Ta'ala, wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Surah An-Nisa ayat 136. Artinya, dan barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhirat, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Ayat Quran sendiri menyatakan dengan tegas, dengan nyata, barang siapa yang kufur, yang tak percaya kepada Allah, tak percaya kepada malaikat, tak percaya kepada kitab-kitab, tak percaya kepada rasul-rasul, tak percaya kepada hari akhirat, termasuk di dalamnya tak percaya kepada malaikat, maka orang itu sesat dengan sesat yang sejauh-jauhnya, jauh daripada petunjuk Allah, jauh daripada agama Islam. Allah Subhanahu wa taala
dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita tentang malaikat menurut kemampuan yang ada pada akal kita, dengan menyatakan tentang kejadian mereka, keadaan dan amalan mereka, menyatakan juga betapa hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan manusia dan alam yang lain. Moga-moga dengan petunjuk dari Allah dan kenyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat membersihkan akidah, yakni kepercayaan, dan membetulkan amalan kita. Seseorang mukmin yang sebenarnya menerima dengan penuh kepercayaan kepada firman Allah Ta'ala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada secara ijmal, secara umum, atau tafsil, tanpa menokok tambah dan mengurangkan, dan jangan seseorang itu melampaui batas-batasnya. Kita percaya mengikut qadar yang diberitahu kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberitahu kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun perkara itu ghaib, kita tak nampak. Disebut pada awal surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Alif Lam Mim. Kitab Quran ini tidak syak lagi, memberi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Di antaranya alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman dengan perkara-perkara yang gaib. Walaupun perkara yang gaib itu tidak mampu dicapai oleh akal kita, tak mampu dicapai oleh mata kita, tak mampu dicapai oleh pendengaran kita, oleh rasa kita, tetapi perkara itu dinyatakan oleh Allah, dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib beriman secara ijmal, yakni secara umum, secara borong. Wajib percaya bahawa malaikat itu ada. Umum. Jumlah mereka tak tahu ramai mana. Allah Ta'ala saja yang tahu. Besar mereka, bentuk mereka, kita tak tahu. Dan wajib beriman secara huraian. Di antaranya malaikat yang diberitahu nama-namanya dalam Quran, nama-namanya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ialah Jibril, Mikail, Israfil, Malakul Maut, malaikat yang menjaga urusan mati, Malik, Ridwan, malaikat yang disebut nama mereka dalam Quran. Wajib kita kena percaya. Kalau tak percaya kepada salah satu daripadanya, maka jadi kafir. Contohnya orang-orang Yahudi percaya kepada malaikat Mikail sebab Mikail bawa rezeki. Dia beri tak percaya, maka jadi kafir Yahudi itu. Walaupun mereka beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada malaikat-malaikat yang lain, tetapi mereka menolak malaikat Jibril, ataupun menolak Mikail, menolak mana-mana malaikat. Itu bermakna tak percaya pada malaikat. Di antaranya Allah menyatakan sifat-sifat malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di antara sifat malaikat itu ialah makhluk yang sangat bersih, yang tidak sekali-kali durhakakan Allah, dan buat apa sahaja yang Allah Ta'ala perintah mereka buat. Itu menjadi tabi'i malaikat, sifat semula jadi malaikat. Maka kita wajib beriman bahawa malaikat itu tidak durhaka kepada Allah, taat kepada Allah Ta'ala. Itu sifat yang ada pada mereka. Di antaranya malaikat itu tidak makan, tidak minum. Disebut kisahnya dalam Quran, apabila malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lain
yang diutuskan oleh Allah untuk membinasakan kaum Lut. Mereka merupakan diri dengan pemuda-pemuda yang segak, yang cantik, yang hebat. Singgah di rumah Nabi Ibrahim alaihi salam. Lalu Nabi Ibrahim menjamukan mereka dengan makanan-makanan yang lazat. Bila dijemput makan, tangan mereka tak sampai. Tak sampai tangan. Tak diizin oleh Allah Ta'ala. Sehingga Nabi Ibrahim takut. Lalu mereka berkata, kami adalah utusan-utusan Allah yang diutuskan untuk membinasakan negeri kaum Lut. Ini kisah yang menyebut bahawa malaikat tidak makan dan tidak minum. Allah Ta'ala tidak izin malaikat itu makan dan minum. Mereka hidup di alam rohani, alam roh. Dan disebut malaikat boleh bertasyakul. Bertasyakul boleh merupakan diri dengan makhluk-makhluk yang kita nampak. Di antaranya mereka merupakan dengan bentuk cahaya ataupun bentuk manusia, rupa manusia, ataupun bentuk burung dengan bentuk yang molek. Biasanya malaikat ni berupa dengan rupa yang cantik, rupa yang molek. Kadang-kadang Tuhan nak suruh kita berhubung, manusia berhubung dengan malaikat. Tuhan jadikan malaikat itu bertasyakul, merupakan diri. Itu kita kena baca. Ini termasuk dalam perkara yang kita beriman kepadanya, walaupun kita tak nampak. Disebut kisah dalam Quran, disebut kisah dalam hadis-hadis Nabi SAW. Dan banyak lagi di antaranya disebut malaikat itu mempunyai sayap-sayap. Quran menyebut uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Mereka mempunyai sayap-sayap. Ada yang 2 sayap, 3 sayap, 4 sayap. Dan ada yang banyak sayap. Kita percaya mereka ada sayap. Disebut di dalam Al-Quranul Karim. Dan banyak lagi sifat-sifat mereka. Bila disebut sifat-sifat itu, maka kita kena percaya sebagaimana yang diberitahu kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh lebih pada itu. Jangan dilokeh-lokeh pula. Orang Kristian dia lokeh malaikat di gereja dia, itu bohong. Itu bohong bagi lokeh malaikat. Dia mana tahu itu semua kerja sesak belaka. Dan kita orang Islam jangan terpengaruh dengan orang-orang kafir yang sesat ini. Cukup dengan qada yang diberitahu kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yakni hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak didapati nas-nas yang menyatakan tentang malaikat. Maka sesiapa yang mengkajinya akan bertemulah dengan keterangan-keterangan yang jelas menurut kemampuan akal dan seterusnya melahirkan iman yang betul kepada malaikat. Kita kena kaji Al-Quranul Karim, petunjuk daripada Allah Ta'ala, dan kena kaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaji dan faham betul-betul. Itulah petunjuk yang sebenar. Jangan lebih pada itu. Berkenaan dengan malaikat, cukup dengan keterangan di dalam Quran, keterangan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan pergi pandai-pandai tokok tambah pula. Kalau pandai-pandai tokok tambah akan jadi sesaklah. Jadi menyeleweng daripada agama. Cukup dengan petunjuk Allah dan petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat-sifat malaikat dan kelebihan mereka. Kita akan mengkaji dengan nas-nas yang sahih tentang sifat kejadian mereka dan akhlak mereka. Seterusnya tentang kelebihan-kelebihan
yang dikurnia oleh Allah kepada mereka. Di antara perkara yang wajib kita beriman dan percaya kepada malaikat ialah percaya kepada sifat-sifat dan kelebihan mereka dan cerita-cerita berkenaan mereka yang disebut oleh Al-Quranul Karim dan nas daripada hadis-hadis yang sahih lagi mutawatir. Ini termasuk dalam perkara beriman kepada malaikat. Kejadian mereka, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhuma meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu min marijin min nar wa khuliqa Adamu mimma wusifa lakum." Rawahu Muslim. Artinya, dijadikan malaikat itu dari nur, yakni cahaya. Dijadikan jin itu dari lidah api. Dan dijadikan Adam dari apa yang telah disifatkan kepada kamu, iaitulah tanah. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Muslim termasuk di dalam hadis yang sahih. Kerana Imam Bukhari, Imam Muslim tidak meletakkan di dalam kitabnya melainkan hadis-hadis yang sahih. Hadis ini hadis sahih yang menyatakan berkenaan dengan sifat kejadian malaikat. Dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat dijadikan daripada cahaya, jin dijadikan daripada pucuk api, dan manusia dijadikan daripada tanah. Tidak dinyatakan apakah bentuk nur yang menjadi asal kejadian malaikat itu. Dan kita tidak berkemampuan untuk mendalaminya lebih dari itu. Adapun beberapa riwayat yang cuba mengolah dan mengulas tentang hakikat nur itu tidak mempunyai dalil yang sahih dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup dengan apa yang disifatkan dan dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa malaikat itu dijadikan daripada nur, daripada cahaya. Apa bentuk cahaya kita tak tahu. Apa hakikat cahaya kita tak tahu. Termasuklah tentang tanah yang dijadikan daripadanya Adam alaihi salam. Tidak tahu dengan seluruhnya. Yang mengetahui secara halus ialah Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada riwayat yang disebut oleh ulama di dalam kitab-kitab mereka. Sebahagiannya hadis-hadis yang tidak sahih. Sebahagiannya adalah Israiliyat. Israiliyat ialah cerita-cerita yang diambil daripada golongan ahli kitab, terutamanya orang-orang Yahudi. Sekiranya cerita ini tidak disokong oleh Al-Quranul Karim, tidak disokong oleh hadis-hadis yang sahih, maka kita tidak perlu beriman dan percaya kepadanya. Nak percaya pun tak apa, tak percaya pun tak apa. Sekiranya riwayat itu bercanggah dengan Quran dan hadis, kita tak boleh percaya kepadanya. Hendaklah ditolak. Cukuplah dengan apa yang diberitahu kepada kita oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mereka adalah makhluk nurani yang disebahkan kepada alam rohani, alam cahaya, yang tidak boleh didapati kejadian asalnya oleh panca indera manusia, dan termasuk di dalam perkara al-ghaibiyat,
perkara-perkara yang gaib yang disebut dalam Quranul Karim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Alif Lam Mim, kitab Quran ini tidak syak lagi, memberi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Di antara sifat orang yang bertakwa itu ialah beriman kepada perkara yang gaib, perkara yang tidak boleh dikesan oleh panca indera, yang tak boleh dilihat oleh mata, didengar oleh telinga dan dirasa oleh perasaan kita. Cukup dengan pemberitahuan daripada Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana ayat-ayat Quran adalah benar, hadis-hadis Nabi yang sahih adalah benar. Di antaranya perkara yang nyata yang disebut dalam Quran, kisah Fir'aun, kisah Namrud, kisah umat-umat zaman dulu. Ada tanda-tandanya, kesan-kesannya ditemui oleh pengkaji-pengkaji sejarah. Betul, cerita itu adalah benar. Di antaranya berkenaan dengan kejadian langit, peredaran matahari, bulan dan bintang cakrawala. Disebut dalam Quran. Hari ini ahli-ahli sains menggunakan berbagai-bagai alat yang baru, boleh mengesan peredaran itu, dan betul sebagaimana yang disebut oleh Al-Quranul Karim. Maka begitulah juga perkara yang gaib, yang kita tak nampak, jelas, betul dan benar. Termasuk perkara yang berkait dengan malaikat, kita mestilah beriman dan percaya kepadanya. Kita juga tidak mengetahui bilakah mereka dijadikan, kerana Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahu kepada kita tentang itu. Tahun berapa malaikat dijadikan? Kita tak tahu. Kita tak tahu tahun berapa. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Tentang kejadian bumi pun kita tak tahu. Berapa juta, berapa bilion, berapa triliun tahun. Kita tak tahu. Tentang Nabi Adam AS, tahun berapa Nabi Adam diturunkan, kita tak tahu. Cukup dengan apa yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tak tahu tarikhnya bila, perkara itu adalah benar. Wajib kita beriman kepadanya. Tetapi Allah memberitahu bahawa mereka dijadikan lebih dahulu dari manusia. Firman Allah Ta'ala, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Surah Al-Baqarah ayat 30. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan jadikan di atas muka bumi itu khalifah. Allah Ta'ala beritahu kepada makhluk malaikat satu perisyaharan, wahai malaikat, aku nak jadikan di atas muka bumi satu makhluk manusia. Makhluk ini akan menjadi khalifah. Khalifah dengan makna iqamatud din wa siyasatud dunya bih, yang menegakkan ad-din, menegakkan ajaran Allah dan mentadbir urusan dunia seluruhnya dengan ajaran Allah. Yang boleh menjalankan tugas ialah manusia. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Lalu malaikat berkata dengan mengemukakan pertanyaan, adakah wahai Tuhan kami, engkau hendak jadikan di atas muka bumi itu satu makhluk yang akan melakukan kejahatan, yang menumpahkan darah? Kerana sebelum daripadanya ada makhluk jin yang dipimpin oleh ketua dia yang bergelar Iblis, yang telah melakukan kejahatan di atas muka bumi. Malaikat ditugaskan untuk memerangi mereka dan menawan ketuanya Iblis, dibawa naik ke langit, hidup di alam malaikat, melihat kejadian langit, melihat syurga dan neraka. Malaikat bertanya pertanyaan, bukan pertanyaan untuk engkar,
Ulama tafsir mengatakan istifham istifsari, pertanyaan untuk minta penjelasan daripada Allah Ta'ala. Adakah engkau nak jadikan, wahai Tuhan, makhluk yang akan bertugas di atas muka bumi itu akan melakukan kejahatan dan berperang, menumpahkan darah macam dahulu juga? Tuhan kata, inni a'lam wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami, wahai Tuhan, kami memuji dan memujamu, bertasbih kepadamu. Malaikat adalah makhluk yang sangat taat kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu tidak sekali-kali mendurhakai apa sahaja yang Allah Ta'ala perintah, dan mereka buat apa sahaja yang disuruh. Itulah makhluk malaikat. Mereka berlomba-lomba taat dan mengerjakan perintah Allah. Wahai Tuhan, kami memujimu, memujamu, wahai Tuhan. Kami sentiasa memuji, memujamu, wahai Tuhan. Bertasbih kepadamu, mempersucikanmu, wahai Tuhan. Maknanya malaikat bersedia untuk menjalankan tugas di atas muka bumi. Mereka sangat taat kepada Allah. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Tuhan menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Wahai malaikat, kamu tidak layak menjalankan tugas di bumi. Tugas di bumi bukan sahaja beribadat kepada Allah, termasuklah memakmurkan bumi, bercocok tanam, menternak binatang, menggunakan logam-logam yang ada di bumi untuk memakmurkan makhluk yang ada di bumi itu. Yang boleh menjalankan tugas ialah makhluk manusia yang dijadikan ada jasad, ada tubuh badan, dijadikan ada roh, ada nyawa boleh bergerak, dijadikan ada akal. Berbeza dengan malaikat, berbeza dengan jin, berbeza dengan binatang, berbeza dengan kayu-kayu dan batu-batu jamadat yang tidak boleh bergerak. Yang boleh menjalankan tugas ialah manusia. Tuhan jawab kepada malaikat yang sangat taat kepada Allah. Ayat ini menjelaskan bahawasanya malaikat adalah makhluk rohani, makhluk alam ghaib. Mereka dijadikan dulu daripada manusia. Manusia dijadikan kemudian daripada malaikat. Ada juga nas-nas yang menyatakan tentang sifat kejadian malaikat. Di antaranya ialah tentang malaikat Jibril alaihi salam. An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril fi suratihi wa lahu 600 janah. Kullu janahin minhu sadda al-ufuq. Yasqutu min janahihi at-tahawil من الدرر واليواقيت. رواه أحمد. قال ابن كثير إسناده جيد. Hadis ini hadis yang baik sandarannya. Artinya dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihat malaikat Jibril pada rupa asalnya. Baginya 600 sayap. Tiap-tiap satu sayapnya memenuhi mata memandang. Bertaburan bersayapnya berbagai-bagai warna permata-permata. Permata-mata, macam-macam permata. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Hadis ini menceritakan pada malam Isra' dan Mi'raj bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan oleh malaikat Jibril dan diizin oleh Allah untuk melihat alam yang gaib. Malaikat Jibril mempunyai 600 sayap. Tiap-tiap satu sayapnya memenuhi ufuk langit keliling, tiap-tiap satu sayap besarnya, dan dilihat berguguran permata-permata turun daripada sayap-sayapnya. Ini keindahan kejadian Allah tentang malaikat Jibril.
Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aituhu munhabitan minas sama sadan izama khalqihi ma bainas samai wal ard. Rawat Tirmizi. Artinya, aku telah melihat Jibril turun dari langit, di mana sifat kejadiannya yang besar itu memenuhi ruang di antara langit dan bumi. Nabi kata, aku pernah tengok malaikat Jibril turun daripada langit. Tiba-tiba aku lihat rupanya memenuhi ruang antara langit dan bumi. Penuh. Langit dan bumi. Penuh. Bukan macam nampak stoko macam matahari bulan. Tidak. Memenuhi ufuk keliling. Besarnya ditunjukkan oleh malaikat Jibril dalam hadis yang berkait dengan menerima wahyu yang pertama. Firman Allah Ta'ala, innahu, bila terima wahyu, Nabi keluar daripada Gua Hira, nak balik dalam keadaan gemetar, ketakutan. Tiba-tiba malaikat Jibril beri salam pada Nabi, wahai Muhammad, engkau Rasulullah. Lenggok tengok, nampak penuh langit. Pusing belakang ada juga, kiri ada juga. Tak boleh nak pergi ke mana. Mengelilinginya. Ditunjukkan rupanya yang sangat besar. Firman Allah Ta'ala, innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dhil 'arsy makin muta'in thumma amin. Surah At-Takwir ayat 19 hingga 21. Artinya, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, iaitu malaikat Jibril, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Tuhan, yang mempunyai arasy, yang ditaati di sana di alam malaikat, lagi dipercayai. Ayat ini menunjukkan Jibril adalah malaikat yang paling mulia, menjadi pemimpin malaikat, ditaati oleh malaikat-malaikat yang lain. Dan Jibril juga mempunyai kekuatan yang hebat. Di antara tugasnya menurunkan bala bencana kepada kaum yang durhakakan Allah, melingkupkan negeri kaum Lut, menenggelamkan kaum Nuh dan sebagainya. Tempikan yang kuat yang mematikan kaum Samud. Angin yang kuat yang menjahnamkan bangunan-bangunan pencakar langit kaum Ad. Ini kekuatan yang Tuhan beri pada malaikat Jibril, ditugaskan untuk menurunkan wahyi dan menurunkan hukuman Allah kepada kaum yang menderhakai Allah Ta'ala. Kaum yang sangat kuat, malaikat yang sangat kuat, lagi gagah perkasa. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberitahu kepada kita bahawa malaikat itu mempunyai sayap. Ada yang mempunyai 2 sayap, 3 atau 4, dan lebih banyak daripada itu. Firman Allah Ta'ala, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Surah Fatir ayat 1. Artinya, segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan yang mempunyai sayap-sayap masing-masing. Ada 2, 3 dan 4. Allah menambah pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini menyatakan malaikat mempunyai sayap-sayap macam-macam. Ada yang 2 sayap, 3 sayap, 4 sayap dan lebih daripada itu. Jibril 600 sayap. Ini adalah kejadian malaikat yang diberitahu oleh Allah dalam Quran. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencipta mereka dengan rupa yang cantik, seperti firman Allah Ta'ala menyatakan malaikat Jibril, allamahu syadidul quwa dhu mirratin fastawa. Suratul Najm ayat 5 hingga 6. Artinya, yang mengajarkannya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai rupa yang cantik, lalu menampakkan diri dengan rupa yang asli. Tuhan Tuhan izin malaikat Jibril tunjuk rupa yang asli kepada Nabi SAW, rupa yang sangat cantik.
Manusia juga membanding rupa yang cantik itu dengan malaikat dan rupa yang buruk itu dengan syaitan. Termasuk kalangan umat-umat zaman dulu. Bila tengok orang lawa, orang yang cantik, dia kata macam malaikat. Rupa yang buruk macam syaitan. Ini diketahui oleh umat-umat sejak zaman dulu lagi. Seperti firman Allah Ta'ala yang menceritakan tentang perempuan-perempuan yang melihat Nabi Yusuf alaihi salam. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadha bashara in hadha illa malakun karim. Surah Yusuf ayat 31. Artinya, maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada keelokan rupanya dan mereka terhiris tangan-tangan mereka dan berkata, Maha sempurna Allah ini bukanlah manusia, sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia. Malaikat yang mulia. Buang he tu salah aja. Yang mulia. Ayat ini mengisahkan tentang kecantikan Nabi Yusuf alaihi salam apabila mak angkat dia nak menggoda dia, Allah Taala pelihara Nabi Yusuf dan selamatkan Nabi Yusuf dengan pertolongan Allah Taala. Kemudian tersebar berita di negeri Mesir di kalangan perempuan bercakap sama mereka bahawa isteri pembesar Mesir itu nak goda anak angkat dia. Lalu dia nak ajar kepada perempuan-perempuan ini, jemput dalam satu majlis di rumah dia, kononnya nak masak, beri sayur, beri pizza. Lalu suruh Nabi Yusuf keluar. Bila Nabi Yusuf keluar, tak sedar hirih tangan. Lalu mereka berkata, ini bukan manusia, ini malaikat, malaikat yang mulia katanya. Menunjukkan bahawa malaikat ini rupa yang sangat cantik. Begitulah juga kisah Nabi Ibrahim AS dengan isteri dia Sarah, duduk di Palestin. Duduk di situ, Nabi Ibrahim terkenal dengan memuliakan tetamu. Tiba-tiba mari kumpulan beberapa orang pemuda yang sangat cantik rupanya. Lalu Ibrahim menyediakan makanan. Terus suruh isteri dia panggang. Dia sembelih anak lembu. Orang Arab ni dia sembelih anak lembu. Bukan orang Melayu sembelih lembu tua. Orang Melayu sembelih lembu tua, nak suruh daging banyak. Orang Arab dia sembelih anak lembu. Anak lembu yang berapa bulan tu disembelih oleh Nabi Ibrahim untuk menjamukan tetamunya, pemuda-pemuda yang kacak, yang lawa. Setelah masak lembu tu, dia buat keluar hidang. Lalu Ibrahim pun jemput. Bila hulur tangan tak sapa. Tak sapa, Tuhan tak izin malaikat-malaikat ini makan. Bila Ibrahim melihat tangan malaikat ini tak boleh nak ambil makanan itu. Lalu Ibrahim memari takut. Takut Ibrahim. Ini makhluk apa ni? Lalu malaikat kata, kami adalah utusan-utusan Allah yang diutuskan untuk membinasakan kaum Nabi Lut. Allah Ta'ala utus Ibrahim dalam keadaan bingung. Isteri dia Sarah tapar pipi dia, dan suka tengok kelaku Ibrahim ni. Dia suka pula bini dia. Lalu malaikat kata, engkau dikurniakan anak. Tuhan nak beri anak padamu. Lepas anak boleh cucu pula. Lalu dia kata, macam mana aku ni tua putuhik dah. Suami aku tua. Malaikat kata, mu tak percaya pada kekuasaan Allah? Ini kekuasaan Allah. Allah Ta'ala yang maha berkuasa. Maha berkuasa. Walaupun dah putuhik, dah tua, Tuhan nak beri anak, boleh anak juga. Dalam kisah yang terkenal. Jadi malaikat-malaikat ni datang dengan rupa yang segok, yang lawa. Lalu Ibrahim mengadu, nanti abilah binasa kaum tu. Tuhan kata, wahai Ibrahim, jangan caput tangan. Jangan caput tangan. Ini urusan Allah Ta'ala yang akan menghukum kaum Lut. Kerana Ibrahim ini seorang yang sangat lembut hatinya. Pergilah malaikat ni ke negeri kaum Lut, ke rumah Nabi Lut. Nabi Lut tengok orang muda-muda yang sangat lawa. Sudah bala dah, kata Nabi Lut. Kerana kaum Lut terkenal dengan kaum yang liwat. Kaum yang suka bersetubuh dengan orang lelaki yang muda-muda. Mai rupa lawa pula. Sudah dah habislah, Nabi Lut kata, sudah dah.
Bini dia pun pergi royak ke pembesar-pembesar, maka datanglah untuk menangkap pemuda-pemuda ini. Nabi Lut pujuk, jangan nak kahwin dengan anak aku pun tak apa. Mereka kata, aku tak ambuhkan anak perempuan. Kamu tahu dah, kami nak kau orang lelaki kan. Orang lelaki ni lawa pula. Lalu Nabi Lut mengeluh, aku tak boleh nak tolong, apa nak boleh buat, aku tak ada kekuatan. Lalu Jibril memberitahu, wahai Lut, kami adalah utusan Allah. Engkau tidak boleh sampai. Mereka tak sabar padamu, wahai Lut. Mereka tak boleh sabar. Bersedia, wahai Lut, bawa anak-anak perempuanmu berunduk, tinggalkan isterimu. Allah Ta'ala akan turunkan bencana pada waktu subuh. Subuh sudah hampir, subuh sudah dekat. Keluar sekarang, jangan berpaling seorang pun. Lalu Lut berundur, bila kaum ni datang nak ceroboh, cukup dengan sayap malaikat Jibril saja, buta mata mereka. Dalam kisah yang terkenal, bahawa mereka tahu ini adalah malaikat-malaikat Allah. Kisah yang disebut dalam Quran yang wajib kita beriman kepadanya. Menunjukkan malaikat adalah rupa-rupa yang cantik, yang lawa. Para malaikat tidak sama darjat dan martabat mereka. Wallahu alam.